Salam sejahtera, saya Jani Joseph akan membentangkan kajian case yang bertajuk analisis perbandingan gamifikasi versus pembelajaran berasaskan permainan ataupun dalam bahasa Inggris adalah dikenali sebagai game-based learning. Pendidikan moden memerlukan metodologi pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif selepas berlakunya fasa COVID-19 yang telah memaksa semua institusi pendidikan di seluruh dunia mencari solusi ataupun penyelesaian bagi kaedah pengajaran hasil daripada masalah yang dihadapi ketika sesi pembelajaran pada masa COVID-19. Jadi, apa yang saya akan fokuskan di dalam kajian saya adalah gamifikasi dan juga pembelajaran berasaskan permainan ataupun GBL dalam bahasa Inggris. Dan seterusnya, apakah relevan yang dalam menghadapi perubahan global dari segi politik, teknologi, sosial, dan ekonomi satu-satu negara. Melalui gamifikasi, elemen permainan digunakan dalam konteks bukan permainan, di mana sistem mata atau skor, leaderboard, ganjaran, tahap dan misi satu-satu sesi pengajaran perlu dipertimbangkan. Ini adalah bertujuan untuk meningkatkan motivasi, penglibatan dan juga disiplin murid di dalam terus menelaah ataupun terus mengikuti sesi pembelajaran pada masa tersebut. Melalui pembelajaran berdasarkan permainan ataupun game-based learning, permainan sebenar direka khas berdasarkan kepada objektif pembelajaran yang ingin dicapai seperti kita boleh menggunakan quizzes, Kahoot, Minecraft Education, dan juga Prodigy. Ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pemikiran yang lebih kritis dalam kalangan para pelajar secara terperinci melalui pengalaman langsung selepas mereka menjalani aktiviti di dalam permainan tersebut. Berikut adalah analisis perbandingan gamifikasi dan juga pembelajaran berasaskan permainan, yaitu dari segi aspek keberkesanan, gamifikasi boleh memberikan motivasi dan disiplin kendiri jangka panjang, manakala pembelajaran berasaskan permainan pula adalah memfokuskan kepada penguasaan kandungan dan juga kemahiran yang lebih spesifik berdasarkan kepada apa yang kita mahu di dalam sesi pembelajaran kita. Seterusnya dari segi aspek keterlibatan pelajar, elemen skor, ganjaran, dan leaderboard akan dinilai di dalam aspek gamifikasi. Dan seterusnya, bagi pembelajaran berasaskan permainan pula, terlibatan pelajar adalah dia boleh pada tahap ini dia boleh memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan akan menjadi pelajar menjadi sangat seronok untuk menyertai aktiviti ini. Dan seterusnya dari segi kemudahan pelaksanaan pula, gamifikasi lebih mudah dilaksanakan dan hanya menambah elemen permainan di dalam kaedah yang sedia ada. Sama ada ia adalah kaedah tradisional, dia cuma diinovasikan semula ataupun ditambah baik dengan menggunakan gamifikasi seperti quizzes, Kahoot, dan juga platform yang lain. Dan seterusnya, bagi pembelajaran berasaskan permainan pula, ia adalah lebih kompleks dan perlu platform yang dikhaskan sahaja. Baik, dari segi kos pula, kos gamifikasi adalah daripada rendah sehinggalah sederhana di mana kita boleh menggunakan platform-platform yang percuma seperti quizzes, Kahoot,
Minecraft. Dan seterusnya pembelajaran berasaskan permainan pula. Course adalah bermula daripada sederhana kepada tinggi bergantung apa yang ingin kita pelajari ataupun apa kursus yang kita mau buat, di mana terdapat beberapa kursus yang melibatkan pembelian lesen dan juga aspek pembangunan digital untuk menyesuaikan dengan kandungan-kandungan pembelajaran. Oke, baik. Hasil pembelajaran pula, gamifikasi boleh memberikan motivasi yang tinggi kepada pelajar, namun terdapat pemahaman yang terhad jika tiada aktiviti sokongan berbentuk fizikal. Dan seterusnya pembelajaran berasaskan permainan pula, ini boleh memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kritikal dalam kalangan pelajar. Analisis konteks mengikut peringkat umur. Ini boleh dibagikan kepada 4 peringkat, yaitu prasekolah 4 hingga 6 tahun, sekolah rendah 7 hingga 12 tahun, sekolah menengah 13 hingga 17 tahun, dan pendidikan tinggi di mana daripada pelajar yang berumur 18 sehinggalah 18 tahun ke atas. Okey, baik, saya akan perincikan satu persatu di mana prasekolah gamifikasi boleh digunakan dengan memberikan ganjaran kepada pelajar-pelajar yang telah menyertai sesi pengajaran ini dengan baik, di mana seseorang pelajar itu akan diberikan pelekat atau bintang. Jadi ini menyebabkan pelajar-pelajar ini berasa gembira dan teruja dan akan mengikuti pembelajaran ini dengan lebih baik lagi di masa hadapan. Dan seterusnya, game-based learning pula akan digunakan menggunakan aktiviti puzzle board dan juga aktiviti nyanyian yang lebih interaktif, yang lebih mudah untuk dikuasai. Sebab aktiviti menyanyi ini adalah satu aktiviti yang sangat disukai oleh golongan pelajar yang berumur pada tahap yang paling rendah, yaitu 4 hingga 6 tahun. Dan bagi pelajar sekolah rendah pula, gamifikasi boleh digunakan kerana ini melibatkan pedagogi yang kita boleh gunakan misi dan skor markah, kerana pada masa ini pelajar-pelajar ini hanya ingin mengetahui berapa peratus ataupun berapakah markah yang mereka perolehi. Dan seterusnya, untuk game based learning pula, kita boleh menggunakan quizzes, Prodigy dan juga Kahoot dalam membentuk sesi pengajaran yang lebih berinteraktif dengan pelajar-pelajar umur 7 hingga 12 tahun. Okey, dan seterusnya bagi sekolah menengah pula, gamifikasi adalah boleh digunakan di mana kita boleh memberikan mereka cabaran secara berkumpulan, dan GBL pula ialah kita boleh menggunakan aktiviti yang berbentuk simulasi dan strategi bagaimana kita melaksanakan tugasan di dalam aplikasi yang kita gunakan. Dan seterusnya ialah pendidikan tinggi, di mana tahap umur ini adalah 18 tahun ke atas, dan gamifikasi kita boleh menggunakan satu platform iaitu dashboard dan berbentuk cabaran sama ada secara harian, mingguan dan bulanan di dalam sesi pembelajaran. Jadi ini akan memberikan mereka motivasi yang lebih lagi, kerana apabila ada aktiviti-aktiviti motivasi ini, mereka akan sentiasa ingin mencuba mempelajari kandungan pelajaran yang akan diajar. Dan seterusnya,
Game based learning pula, ini adalah menggunakan simulasi yang sangat kompleks dari segi pembinaannya dan pengajarannya, karena ini adalah bergantung kepada konteks situasi dunia sebenar. Jadi, seseorang individu yang berumur 18 tahun ke atas sudah mampu untuk berpikir secara kritikal dan boleh melaksanakan pembuatan keputusan yang lebih baik berbanding dengan pelajar-pelajar di bawah umur 17 tahun ke bawah. Kesimpulannya, kedua-dua metodologi ini sangat berkesan dan bersifat interaktif, dan di mana gamifikasi lebih memfokuskan kepada bagaimana motivasi dan penglibatan pelajar boleh dilaksanakan. Dan seterusnya, game-based learning pula adalah memfokuskan kepada pemikiran kritikal dan aplikasi situasi dunia sebenar. Dan faktor pemilihan kaedah pengajaran pula bergantung kepada objek pembelajaran yang ingin dicapai oleh kategori umur pelajar, sumber dari keuangan, sumber-sumber dan juga sumber-sumber lain, dan juga tahap kemahiran serta kreativiti individu. Ini juga dari segi kreativiti pula dan juga tahap kemahiran guru pula, ini adalah pada masa ini adalah sangat terhad, dan boleh dikatakan jika ada 10 orang guru, hanya satu guru sahaja yang mahir dalam pengajaran berbentuk kaedah modern. Oleh itu, pada masa ini banyak kursus-kursus yang berkaitan dengan pengajaran kaedah modern sedang giat dilaksanakan oleh kerajaan. Terusnya, saya juga ingin mencadangkan analisis keperluan. Bagaimana cara kita untuk memilih kaedah mana yang akan kita gunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, di mana saya mencadangkan kamu ataupun guru-guru membuat analisis keperluan dan objektif pembelajaran, dan seterusnya membuat profil pelajar, di mana kita akan mengkategorikan pelajar-pelajar ini dalam kategori umur dan gaya pembelajaran, gaya penerimaan pelajar di dalam kelas, dan teknologi yang terdapat di dalam kawasan sekolah ataupun mana-mana kawasan yang kita laksanakan dalam aktiviti pembelajaran. Dan seterusnya, kita haruslah mempertimbangkan ketersediaan sumber seperti masa, kos, kemahiran guru, dan infrastruktur, di mana dari segi infrastruktur kita haruslah melihat kepada akses internet adakah baik atau tidak, dan seterusnya dari segi akses kepada infrastruktur elektrik, sama ada kawasan tersebut mempunyai elektrik atau tiada. Oke, baik. Seterusnya kita juga boleh melakukan ujian rintis untuk menilai keberkesanan satu-satu kaedah pengajaran ini. Kita boleh gunakan kedua-duanya sekali, di mana kita uji dulu kaedah gamifikasi, dan seterusnya kita akan gunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan. Dan apabila kita sudah menguji kedua-dua ini, maka kita akan boleh menilai yang mana satu sangat berkesan untuk diteruskan ataupun tidak, ataupun boleh diperluaskan di dalam sesi pengajaran yang lain. Dan seterusnya, yang terakhir adalah kita boleh mendapatkan maklum balas daripada pelajar untuk membuat semakan dan juga penambahbaikan di dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian dan terima kasih.